Iran menghukum mati anggota negara Islamnya sendiri selepas rejim berpecah dan mengubah keselamatan dalaman menjadi satu lagi medan perang. Kami telah menyaksikan gelombang serangan oleh Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi selat itu. Emiria Arab Bersatu melaporkan 2 kapal telah diserang pada waktu malam dan baru-baru ini Persatuan Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan bahawa satu lagi kapal telah diserang di pesisir pantai 5 Oman. Pada hari Selasa, 14 Julai 2026, televisyen negara Iran mengumumkan pelaksanaan hukuman mati terhadap Muhyiddin Abdullah dan Hussein Palani, 2 anggota negara Islam yang telah disabitkan kesalahan kerana pemberontakan bersenjata dan terlibat dalam sel yang merancang serangan di dalam wilayah Iran. Kumpulan itu muncul selepas kehilangan kawasan yang dikuasai oleh negara Islam di Iraq dan Syria dan telah dikesan sehingga ke tempat persembunyian di pergunungan Bamu berhampiran sempadan bahia. Operasi itu berakhir dengan militan terbunuh atau ditangkap, senjata dirampas dan 3 anggota pengawal revolusi terbunuh. Mahkamah Agung mengesahkan hukuman itu, tetapi lokasi pelaksanaan hukuman tidak didedahkan. Teheran cuba menjual tindakan itu sebagai bukti kekuatan, namun waktunya mendedahkan hal lain. Rejim itu menghadapi tekanan ketenteraan dari Amerika Syarikat, serangan di Selat Hormuz, ketegangan ekonomi, pemimpin baru yang masih menjauh dari orang ramai, dan ancaman yang timbul dari dalam sendiri. Apa yang sel ini sedang rancang di dalam Iran? Mengapa rejim itu tergesa-gesa melaksanakan hukuman mati terhadap ahlinya sekarang? Bagaimana Teheran bercadang untuk berjuang di begitu banyak medan pada masa yang sama? Muhyiddin Abdullahi dan Hussein Palani adalah sebahagian daripada struktur rahsia yang diwujudkan untuk memastikan negara Islam terus aktif selepas kehilangan wilayah di Iraq dan Syria. Menurut laporan media kerajaan yang dipetik oleh Associated Press, sel tersebut sedang merancang serangan terhadap sasaran Iran. Pasukan keselamatan tiba di tempat persembunyian di Bamu, di mana mereka menemui senjata dan peralatan. 3 anggota pengawal revolusi maut dalam operasi itu, menandakan bahawa kumpulan tersebut mempunyai keupayaan untuk melawan. Tarikh tindakan itu tidak diperincikan, tetapi hukuman mati tersebut diumumkan pada 14 Julai selepas hukuman itu dikekalkan oleh Mahkamah Agung. Pada Januari 2024, negara Islam mengaku bertanggungjawab atas serangan di Kerman yang mengorbankan puluhan nyawa. Sebelum itu, mereka menyerang parlimen Iran dan makam Ruhollah Khomeini. Bagi Teheran, rangkaian jihad Sunni yang semakin berkembang di dalam Iran merupakan risiko ketenteraan, agama, dan politik. Hukuman mati ini juga berfungsi sebagai amaran dalaman. Sejak bermulanya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan bahawa Iran telah melaksanakan hukuman mati ke atas sekurang-kurangnya 21 orang dan menahan lebih daripada 4,000 orang atas tuduhan keselamatan negara. Antara yang menjadi sasaran ialah penentang yang dituduh melakukan pengintipan dan individu yang terlibat dalam protes. Dalam kes 2 anggota negara Islam itu, memang wujud ancaman pengganas yang sebenar, tetapi pendedahan tersebut memenuhi kepentingan politik rejim yang tertekan untuk membuktikan bahawa mereka masih berkuasa. Di luar, pengawal revolusi terus melancarkan peluru berpandu dan drone ke atas kemudahan yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. Pasukan itu mendedahkan imej pelancaran pada bulan Mei selepas serangan baharu oleh Amerika Syarikat dan bahawa kesatuan Eropah dalam kesatuan. Washington mengekalkan pesawat pengisian minyak di lapangan terbang Ben Gurion di Israel dan menggantung penarikan balik yang berkaitan dengan gencatan senjata sebelum ini. Keputusan itu meningkatkan keupayaan operasi udara yang berpanjangan dan menunjukkan bahawa Rumah Putih tidak percaya perang ini akan berakhir dengan cepat. Parlimen Iran telah mula bekerja pada projek untuk merasmikan pengurusan koridor itu dan meletakkan angkatan tentera sebagai pihak yang mengetuai pengawasan. Ibrahim Azizi,
Presiden Suruhanjaya Keselamatan Negara berkata bahawa ini hanyalah langkah pertama. Komando Tentera Iran menyatakan bahawa mereka tidak akan menerima campur tangan Amerika. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Petualangan dan tindakan jahat berulang kali oleh Amerika Syarikat untuk campur tangan dalam pengurusan Selat Hormuz telah meletakkan keselamatan rantau ini, perdagangan antarabangsa serta pergerakan kapal, kapal tangki minyak dan kapal dagang dalam risiko yang serius. Malangnya kerjasama beberapa negara di rantau ini juga telah menyebabkan bahaya perluasan perang ke seluruh rantau semakin meningkat. Berdasarkan perkara ini, kami mengisytiharkan bahawa seperti amaran-amaran sebelum ini, kami sama sekali tidak membenarkan dan tidak akan membenarkan Amerika Syarikat campur tangan dalam pengurusan Selat Hormuz. Angkatan Tentera Republik Islam Iran akan menghadapi apa-apa bentuk gangguan dan ancaman keselamatan dalam laluan kapal-kapal dagang. Iran akan bertindak tegas terhadap mana-mana kapal dagang atau kapal tangki minyak yang dialihkan dari laluan yang ditetapkan oleh tentera penceroboh dan lanun Amerika Syarikat. Donald Trump menjawab dengan mengatakan bahawa Amerika Syarikat akan bertindak sebagai penjaga laluan tersebut dan akan mengenakan bayaran untuk pelindungan kapal-kapal. Krisis ini sudah melangkaui sekadar ucapan. 2 kapal tangki minyak milik Emiria Arab Bersatu telah diserang oleh peluru berpandu Iran menurut Kerajaan Emiria, dengan seorang terbunuh dan beberapa lagi cedera. Kini tinggal kurang daripada 10 jam sebelum sekatan itu berkuat kuasa secara rasmi dan dengan itu kita telah menyaksikan gelombang serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi selat tersebut. Emiria Arab Bersatu melaporkan 2 kapal telah diserang pada waktu malam dan baru-baru ini Persatuan Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan bahawa sebuah lagi kapal telah diserang di Pesisir 5, Oman. Kapal ini mengikuti laluan selatan melalui Selat Oman mencabar laluan Iran. Semalam sebuah kapal kontena dari Cyprus telah diserang. Ini berlaku selepas Presiden mengumumkan bahawa EPSWA akan mengenakan sekatan mengawal selat dan mengenakan caj 20 ke atas kargo. Untuk menampung kos keselamatan. Trafik kapal tangki minyak jatuh ke paras terendah dalam 2 bulan. Teheran juga telah mengeluarkan sejumlah besar minyak sebelum sekatan Amerika dikenakan semula. Tanker Trackers menganggarkan lebih daripada 80 juta tong minyak mentah dan produk turunannya telah keluar dari Iran dalam masa 26 hari operasi yang dianggarkan bernilai kira-kira 6 bilion dolar. Sebanyak 30 juta tong lagi masih menunggu pelepasan. Rejim itu menunjukkan perkara ini sebagai bukti ketahanan, tetapi perlumbaan untuk memuatkan kapal-kapal mendedahkan kebimbangan terhadap penutupan laluan. Minyak itu membiayai negara, menyokong angkatan tentera dan memberi ruang untuk meneruskan perang. Krisis itu telah merebak ke Yaman. Kumpulan Houthi telah melancarkan peluru berpandu dan drone ke atas lapangan terbang antarabangsa Aba di Arab Saudi. Selepas serangan ke atas lapangan terbang sana menghalang pendaratan sebuah pesawat Iran. Kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa menyatakan bahawa mereka telah menyerang landasan itu untuk melindungi kedaulatan mereka. Kumpulan Houthi menuduh Arab Saudi dan mengumumkan berakhirnya usaha meredakan ketegangan, serta mengancam untuk memutuskan gencatan senjata yang telah mengurangkan serangan selama 4 tahun. Sasaran strategik ialah Bab el-Mandeb, laluan yang menghubungkan Laut Merah ke Teluk Aden dan terusan Suez. Antara 12 hingga 15% perdagangan maritim global yang dianggarkan bernilai lebih daripada $1 triliun setahun melalui koridor Laut Merah. Apabila risiko meningkat, syarikat-syarikat mengalihkan kapal-kapal mengelilingi Afrika, menambah hari perjalanan, bahan api, insurans dan kos kepada produk. Dengan Selat Hormuz diserang dan Bab el-Mandeb sekali lagi diancam, Iran memperoleh 2 titik tekanan ke atas tenaga dan perdagangan tanpa perlu menakluki wilayah. Hukuman mati itu berlaku dalam suasana kepungan ini. Teheran berdepan dengan Amerika Syarikat di udara dan di laut, cuba mengawal Selat Hormuz, melindungi hasil minyak, menyokong sekutu di Yaman, dan memerangi sel-sel jihad berhampiran sempadan Iraq. Ancaman yang ditemui di Bamo mendedahkan had strategi ini. Rejim itu perlu memantau pangkalan, kapal tangki minyak, lapangan terbang, bandar, dan gunung pada masa yang sama. Negara Islam telah kehilangan wilayahnya, tetapi tidak lenyap, dan kini beroperasi melalui rangkaian yang lebih kecil,
mudah alih dan sukar dikesan. Pengawal revolusi perlu memperluaskan pencarian berhampiran Irak dan menggunakan hukuman mati untuk menunjukkan kewibawaan. Setiap serangan baru di Hormuz atau di Laut Merah menggunakan sumber yang juga akan digunakan untuk keselamatan dalaman. Rejim itu cuba membuktikan bahawa mereka mengawal segalanya, tetapi menyembunyikan pemimpin baharu, menggerakkan peluru berpandu dan mempercepatkan ekspor mendedahkan struktur yang berada di bawah tekanan berterusan. Ancaman seterusnya mungkin muncul daripada sel kecil yang lain di dalam wilayah sendiri, sementara Tehran terus memerhati Washington, Israel, dan Teluk. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui kod Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.